Persiapan menuju endemik, angkara degil, nyawa diperjudikan. Janganlah biar dah terjadi dekat mak ayah dan baru nak kesal. Pendapat pakar tidak diendahkan. Kita tak mau sampai tak ada katil dekat ICU. Mereka tak nampak apa yang kita nampak di ICU. Video itulah jadi ikutan. Akhirnya insan tersayang jadi korban. Saksikan program khas Salah COVID atau Manusia di saluran 501 dan platform digital Astro Awani. Baik, kembali dalam cerita di Sebalik Berita seperti yang saya kongsikan kepada anda, 1 April 2022 banyak sebenarnya peristiwa yang cukup penting berlaku pada hari ini. Yang pertamanya, negara sudah pun memasuki peralihan fasa endemik. Kedua, kita bercakap tentang pembukaan pintu sepadan dibuka. Nanti saya nak bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang. Kemudian kita melihat kepada kebenaran untuk solat berjemaah untuk merapatkan saf. Bagi mereka yang menantikan ataupun yang memohon untuk mendapatkan kebenaran khas ataupun pengeluaran khas, kemudahan wang RM10,000 daripada KWSP, juga hari ini adalah tanggalnya permohonan dibuka. Dan kemudiannya seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, kami di Astro Awani akan ada satu penyampaian baharu, iaitu kami akan tampilkan rakan-rakan kami daripada Majlis Persekutuan Orang Pekat Malaysia untuk membantu penyampaian berita dalam menyampaikan bahasa isyarat dalam penyampaian berita. Nanti kalau jam 7.45 dan juga Sinar Awani, nanti anda akan nampaklah di sebelah kiri skrin TV anda akan ada rakan kami daripada Majlis Persekutuan Orang Pekat Malaysia akan membantu untuk menjadi penyampai berita pembantu bahasa isyarat. Okey, dan yang awal tadi yang anda saksikan itu adalah promo. Jangan lupa untuk saksikan 8.30 malam ini juga satu program khas yang kami bawakan bersempena dengan peralihan negara menuju kepada fasa peralihan endemik. Okey, baik. Kalau tadi saya bersama dengan seorang rakan saya, seorang rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, antara ratusan dan juga ribuan rakyat Malaysia yang berjalan kaki merentasi Tambak Johor untuk bertemu keluarganya di Malaysia setelah terputus jaraknya kekangan akibat PKP yang dilaksanakan dan juga sama ada di Malaysia dan juga Singapura. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang kerana tidak seperti suasana ketika pembukaan pintu sepadan di Malaysia dan juga Singapura di Tambak Johor yang disambut meriah sejak 12.30 malam tadi. Pembukaan pintu sepadan Malaysia Thailand di Kompleks Immigration, Custom Kuarantin dan juga Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dilaporkan pada hari ini sedikit lengang apabila pintu sepadannya dibuka, dan tinjauan yang dilakukan oleh Abdul Hadi kalau boleh sehinggalah jam 5 petang ini. Abdul Hadi, mungkin boleh rangkumkan sejak jam 6 pagi tadi saya difahamkan Abdul Hadi sudah pun berada di kawasan tersebut untuk membuat tinjauan. Mungkin tak semeriah seperti di selatan tanah air, tapi ada momen-momen dan juga perkara-perkara yang menjadi bahan berita yang dikumpulkan oleh Abdul Hadi. Boleh rangkumkan kepada kami untuk waktu ini? Okey, terima kasih Fauzi di studio, dan untuk cerita jam ini, saya kini seperti dimaklumkan Fauzi tadi berada di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Belakang saya ini laluan motosikal untuk masuk ke negara Thailand, dan belakang itu adalah laluan perdagangan, melibatkan laluan perdagangan untuk dari Malaysia juga untuk masuk ke negara Thailand. Dan sudah pastinya bercakap mengenai lengangnya Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam ini membabitkan sempadan Bukit Kayu Hitam dan juga Danok di Thailand. Seperti dimaklumkan oleh Jabatan Immigration pada sidang media sekitar jam 12.30 hari tadi, sekitar 4 atau 5 jam terawal, jumlah kemasukan orang Malaysia ataupun penduduk dari Malaysia ke Thailand hanyalah sekitar 20 orang. Daripada Thailand masuk ke Malaysia hanyalah sekitar 10 orang. Dan daripada 10 orang itu dimaklumkan juga ada 2 hingga 3 orang terpaksa disuruh untuk berpatah balik akibat tidak lengkap beberapa dokumen, termasuk melibatkan aplikasi Mas Sejahtera, melakukan ujian PCR dan beberapa dokumen lain yang tidak berjaya disiapkan pada hari ini. Dan sudah pastinya melihat keadaan itu memang amat bezalah jika kita bandingkan dengan apa yang berlaku di sempadan Johor Singapura semalam di Tambak Johor. Memang meriah, siap ada bunga api dan sebagainya. Pagi ini memang agak redup-redup saja seperti cuaca pada petang ini. Dan sudah pastinya petang ini juga sekitar jam 3 hingga 5 petang ini agak perlahan pergerakan keluar masuk, kecuali membabitkan kenderaan perdagangan di belakang saya ini. Dan untuk cerita menarik sebenarnya Fauzi,
Tadi ketika membuat liputan di sempadan Danok Bukit Kayu Hitam ini, kami sempat bertemu dengan satu keluarga dan menceritakan apa perincian keluarga itu. Sudah pastinya dia menjelas seorang anak bertemu dengan ibunya selepas tidak bertemu dalam tempoh 6 bulan. Ada orang cakap 6 bulan itu satu tempoh yang agak pendek, ada orang tak jumpa sampai 2-3 tahun. Tapi apa yang dirisaukan oleh anak ini adalah ibunya terpaksa tidak dapat datang untuk pemeriksaan jantung di IJN sebanyak 3 kali dan terpaksa membuat bypass untuk pembedahan bypass dan terpaksa balik pada hari ini selepas tidak berjaya untuk pulang selama 6 bulan. Dan beliau menjelaskan dalam tempoh itu beberapa perkara telah dicuba termasuk membuat permohonan dan sebagainya namun gagal. Dan apabila mendengar berita berkenaan dengan pembukaan sempadan Malaysia Thailand ini, mereka melonjak kegembiraan. Saya dipahamkan seminggu sudah anaknya tidak tidur untuk menantikan kepulangan ibunya ke negara Malaysia. Anaknya sebenarnya bekerja di Hospital Shah Alam. Pulang malam tadi selepas tamat kerja sekitar jam 1 pagi, pulang ke Bukit Kayu Hitam, sampai di sini sekitar jam 8 pagi tadi, menyambut ibunya dengan penuh tangisan kegembiraan seperti yang dipaparkan dalam video dan sebagainya nanti. Dan sudah pastinya Fauzi, jika menurut ibunya pula tak sabar sebenarnya nak jumpa dengan 3 orang anak dan 5 cucu yang berada di beberapa kawasan di negeri Kedah ini, Jitra dan sebagainya. Manangkan 6 bulan tak berjumpa adalah satu tempoh yang lama untuk seorang pesakit jantung sebenarnya. Dan sudah pastinya jika kita boleh dengarkan dahulu apa yang disampaikan, apa luahan anak beranak ini, Fauzi. Okey, saya sebagai staff nurse, saya tahu keadaan mak saya macam mana, cara pemakanan, kena jaga ubat. Lepas tu ubat dekat sana beli pun costing juga kan dia, sebab ubat yang makan untuk jantung bukan murah. So bila 3 kali minta postpone, sebenarnya pihak IJM pun macam query lah kenapa semua. So bila saya cakap mak tak dapat nak balik sini, dia orang faham. So dia orang bagi lagi the next day ni dia cakap minta sangat mak kira macam manalah tolong buat bagi mak datang juga. So bila dengar 1/4 tu kata mak kira antarabangsa ni boleh buka kan, kita orang jadi macam happy lah. Dan tak sangka juga saya kena tarikh yang saya cuti kerja malam kan. So bila balik tu memang habis kerja tu terus balik sini, itulah tunggu. Kira malam tu tak tidur lah. Duk cek surat ni, duk tengok sampai kata takut. Tak, pergi buat surat doktor, pergi cek COVID. Dengan kata cek My Sejahtera dalam telefon. Memang tak mau bisa. Tak mau. Sebab mak memang duduk dengan saya. Tak ada lah kan mak ayah tak ada. Ni kali lat ni pi mak tak ada. Ni tak ada lah, tinggal adik-beradik tak apalah. Depa pun boleh mayalan. Sejak pintu sempadan dibuka pada pukul jam 6 pagi tadi, lebih kurang tak banyak figure, lebih kurang dalam 2 atau 3 orang jika ditolak kemasukan sebab tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak MKN. Tidak ada pendaftaran Amal Sejahtera, tidak ada insurans, yang item-item yang kita syaratkan lah kita penuhi. So kita minta dipatah balik lah ke Thailand. Untuk pagi ni lebih kurang dalam 10 orang baru keluar masuk. Dari Malaysia ke Thailand? Malaysia ke Thailand tadi tak lebih 20. Hadi, memang berbezalah kalau kita nak buat perbandingan tinjauan yang dilakukan oleh rakan-rakan yang buat tinjauan khususnya untuk melihat kepada pembukaan pintu sempadan Malaysia Singapura, nak bandingkan dengan pembukaan pintu sempadan Malaysia Thailand. Tapi untuk wartawan ataupun reporter seperti Hadi, sudah tentu cerita tentang trafik itu bukanlah yang pertama. Sudah tentu kita melihat ataupun mencari bahan-bahan berita yang menunjukkan ataupun yang memaparkan kisah sebenar realiti rakyat yang terpisah, mungkin ahli keluarganya ataupun kenalan-kenalannya. Tapi mungkin pada waktu ini, Hadi, hari ini hari Jumaat 1 April, mungkin jangkaan Hadi sendiri untuk melihat kepada esok, mungkin ada sedikit peningkatan kalau nak banding dengan hari ini, dan juga mungkin juga boleh dikongsikan tentang walaupun tak seramai pembukaan pintu sempadan di Tambak Johor itu, kawalan keselamatan pula bagaimana? Okey, Fauzi. Terima kasih Fauzi untuk soalan itu, Fauzi. Sebenarnya tadi selepas membuat liputan sekitar jam 12.30 tengah hari tadi, saya sempat untuk berkunjung ke salah sebuah masjid di Changlor ini bagi menunaikan solat Jumaat. Dan selepas solat itu saya ada bersembang dengan beberapa ahli karya di Changlor ini. Mereka menyatakan bahawa sebenarnya pembukaan ini tidak memberi kesan besar, terutama kepada penduduk Malaysia
yang nak ke Thailand. Memandangkan mereka menjelaskan bahawa syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan di pihak sana agak ketat jika dibandingkan dari sana nak masuk ke sini, dan mereka menyatakan bahawa jika benda itu berlaku mungkin selepas raya, mungkin 2 bulan selepas raya baru ramai nak masuk ke Thailand jika SOP itu diperincikan untuk lebih mudah penduduk Malaysia masuk ke sana. Kerana ada seorang pakcik memberitahu saya mereka terpaksa membeli insurans perlindungan COVID-19 sebanyak RM300, tak silap saya, RM310 untuk nak masuk ke sana saja. Kalau mereka cakap nak duduk sehari dua kat sana memang tak baloi, nak bayar RM300, kemudian nak balik pula nak bercuti semata-mata memang tak baloi dalam tempoh itu sebenarnya dengan harga yang disebutkan. Dan saya sebentar tadi ada juga sempat menunaikan solat Jumaat tanpa ada jarak di salah sebuah masjid Chan Lun itu sendiri agak berbeza jika dibandingkan dengan sebelum ini. Dan dalam khutbah Jumaat saya ada ingat satu perkataan yang disebutkan Tok Khatib, kalau orang panggil kat ini, yang baca khutbah itu, beliau menyatakan bahawa kebenaran yang diberikan untuk merapatkan saf kali ini, merapatkan saf di masjid-masjid dan surau adalah satu platform untuk kita merapatkan ukhuwah antara kita memasuki jambatan ataupun memasuki era endemik ketika ini, Fauzi. Hadi, alang-alang Hadi dah berkongsi sedikit pengalaman untuk hari pertama jemaah masjid dibenarkan untuk merapatkan saf. Bagaimana untuk kita tahu bila negara beralih kepada peralihan fasa endemik, daripada banyak-banyak SOP, sekarang hanya tinggal satu SOP dan juga 9 garis panduan. Masihkah sejauh mana untuk jemaah-jemaah yang hadir di masjid yang hadir pada tengah hari tadi mematuhi SOP? Ya, kita tahu kita dah dalam peralihan fasa endemik, tetapi SOP seperti memakai pelitup muka itu adalah wajib. Sejauh mana kepatuhan? Masih adakah daripada pemerhatian Hadi bagaimana tentang pematuhan SOP itu? Saya kalau boleh bagi markah, Fauzi, sebenarnya masjid yang saya pergi tadi 100/100 saya boleh bagi markah kat itu, kerana semua jemaah membawa sejadah masing-masing, masih memakai cecair pembasmi kuman sebelum masuk ke masjid, dan duduk pada awalnya untuk ambil air semayang itu, ambil wuduk itu, duduk dalam keadaan berjarak sebelum mereka memasuki masjid. Sangat perfect. Dan untuk nak sebutkan tadi, kawalan, saya nak masuk sikit, Fauzi, sebenarnya kawalan di sempadan tanah air ini, sebenarnya semalam seperti sidang media yang dibuat oleh Ketua Polis Kedah, beliau maklumkan bahawa telah menubuhkan satu pasukan khas untuk memantau bagi kemasukan ataupun proses kemasukan pembukaan sempadan kali ini, selain membantras isu-isu jenayah membabitkan sempadan tanah air. Dan pasukan khas itu akan dianggotai oleh beberapa unit di dalam PDRM itu sendiri, selain akan bekerjasama dengan beberapa agensi lain untuk memastikan, seperti saya katakan tadi, keselamatan di kawasan sempadan tanah air biarpun tak ramai tapi berada pada tahap perfect, seperti yang dikatakan oleh Ketua Polis Kedah sebentar tadi. Dan beliau maklumkan jangkaan mereka sebenarnya akan ramai sebenarnya untuk masuk ke negara Thailand ataupun dari Thailand untuk masuk ke negara Malaysia selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri ini dijangka sesak, kerana hari ini seperti dimaklumkan sekitar 800 ke 900 sebenarnya kenderaan perdagangan yang sudah dibenarkan sebelum ini masuk ataupun keluar dari negara Thailand ataupun masuk dari negara Malaysia. Itu yang disampaikan oleh pihak polis semalam sebenarnya, Fauzi. Okey, kita harapkan kalau 100% yang dinilaikan oleh Hadi untuk masjid khususnya di negeri Kedah, kita harapkan semualah masjid-masjid, jemaah masjid yang menghadiri untuk melihat kepada kebenaran kerajaan untuk membenarkan saf-saf dirapatkan untuk menunaikan solat berjemaah. Kalau di Kedah 100%, kita harap di tempat-tempat lain pun 100%. Sebenarnya seronok cerita dengan Hadi ni, daripada kita cerita tentang kawalan pintu sepadan dibuka Malaysia Thailand, ceritanya kemudian dilanjutkan kepada tinjauan dan juga pengalaman beliau untuk hari pertama saf dirapatkan bagi solat berjemaah. Terima kasih Hadi, dan kepada anda mungkin nak tahu lagi cerita-cerita tentang menariknya untuk 1 April bukan sahaja melihat kepada pintu sepadan dibuka, banyak lagi cerita-cerita menarik untuk 1 April ini. Anda terus ke astroawani.com, ada kami siar dan kami khususkan satu platform khusus peralihan endemik. Anda boleh terus ke astroawani.com, ada banyak cerita dan juga pautan video yang kami selitkan di platform astroawani.com. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.